Okey, tu Kak Zaidah tengah. Okey, sekejap. Oops, sorry. Okey. Oh. Alright, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Untuk episod yang ke-296. Hari ni dah 296. InsyaAllah Kak Zaidah, sebab ini hari ni adalah episod yang terakhir untuk minggu ni. Jadi kalau cukup saja insyaAllah minggu depan hari Khamis jadi 300 dah. Jauh dah perjalanan kita. Tapi rasa macam tak dah lama sangat kan? Tapi dah jauh ya. 300 tu quite a lot banyak ya. A lot. Alhamdulillah kita pun dah jadi macam dah sebati rasanya. Sebab 300 kan. Alright. So okay, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum pada semua viewers. Alhamdulillah. Ya, dan waalaikumsalam ya pada yang telah memberi salam. Dan hai ya. Yes. Alhamdulillah. Okey, jadi rakan-rakan di Facebook seperti biasa minta tolong like, love, comment dan share video live kita ni. Begitu juga di Instagram. Apa salahnya kita hantar DM rakan-rakan kita yang Kak Zaidah dah bersiaran sekarang ni. Okey. Alright. Jadi di Facebook juga ramai juga yang datang kat kita, DM kita cakap Kak Zaidah dah tak buat live ke? Tak ada, tak muncul-muncul. Kak Zaidah ada kat sini hari-hari ya. Almost every day saya ada dekat sini. Sampai dah ada 296 episod. Masih ada yang bertanya lagi, tak ada live ke sekarang? Jadi mungkin ada rakan-rakan anda ataupun rakan-rakan di social media ni yang menunggu anda untuk kongsikan video live ni, barulah muncul. Agaknya mungkin tak, ialah ada yang mungkin tak faham macam mana nak tengok ya. Kalau dia tak follow kita, kalau dia tak follow memang susah juga ya dia nak mencari. Betul. Mungkin dia type Simply Sugar ke apa ke tak jumpa ya. So minta perempuan share banyak-banyak so that maybe friend dia akan keluar ataupun akan share the video and then dia akan nampak ya. Ramai jugalah yang message saya tanya, Kak Zaidah dah stop live ke? Actually saya buat hari-hari ni ya. Okey, kalau tak ada live cuma dalam beberapa hari saja. Itu pun kalau terpaksa. Kalau tidak live kita masih teruskan. Diteruskan. Yes. Dah dekat 300 dah Bel. Ya, Alhamdulillah, syukur. Ya, syukur Alhamdulillah. Okey, so dah ramai ni Kak Zaidah, kita tak payah tunggu seperti biasa. Alhamdulillah. So jom masak dengan Kak Zaidah. Minggu ni macam minggu simple-simple aja ya. Kak Zaidah buat yang simple-simple tapi yang anak-anak cucu-cucu kita suka ya. Alright, hari ni Kak Zaidah nak buat bake apa Bel? Buat sini Bel. Panjang namanya. Okey, bake cheesy meatballs with pasta. Putih kita gini. Ya. Again Kak Zaidah, apa menunya? Baked cheesy meatballs with pasta ya, ataupun berbola daging kita bakar bersama dengan cheese dan pasta. Itu dia. Yes, hari tu kita buat baked macaroni. Tu lain ya. Itu baked macaroni tu itu style dulu-dulu. Ni kita buat style budak-budak muda sekarang. Okey, bahan-bahan untuk baked cheesy meatballs with pasta. Bahan yang utama ialah meatballs ya, ataupun berbola daging. Kak Zaidah ambil yang plain aja ya. Dia ada perasa juga ya berbola daging ni. Kak Zaidah ambil yang biasa original ya. Lebih kurang 1 kilo meatballs. Okey. Kemudian kita guna juga 1 biji bawang Holland ataupun bawang besar kuning ni kita dadu. 1 tin cendawan button kita potong 4. 1 biji ataupun 1 buku broccoli. Ini optional. Kalau perempuan nak boleh, tak nak letak pun tak apa ya. Ada yang tak suka makan broccoli. So tengok apa yang perempuan nak. Ada yang suka carrot, boleh letakkan carrot. Ya. Okey. So 5 ulas bawang putih dicincang. 1 tin tomato soup. Ya, brand Kimball ni. Biasa tomato soup brand ni je kot yang ada. S&W pun ada juga ya. Okey, ni tomato soup ya. Tomato soup ni dia tidak berapa masam macam tomato puri. Okey, sebab dia campur dengan krim. Alright, Kak Zaidah guna 1 kotak pasta krim. Kalau tak ada pasta krim, perempuan boleh juga guna thick cream ya, atau double cream. Okey, kita guna juga cheddar cheese untuk dalamnya. Kak Zaidah pakai yang cheddar slice macam ni untuk dalam
Kita akan gaul nanti. Kemudian untuk bahagian toppingnya kita guna mozzarella cheese ya, shredded mozzarella ataupun perempuan boleh boleh parut sendiri, cheddar cheese. Apa lagi bahan-bahan dia? Oregano dan sedikit thyme ya. Rosemary. Rosemary ya, untuk kita nak dapatkan wanginya. Ini juga optional lah ya. Kalau perempuan nak letak basil pun boleh juga ya, terpulang lah ya bau dia. Dan kita guna juga sedikit lada sula, sedikit garam dan gula. Okey. Yum. Yes. Ini Can't bahan-bahannya. Alright. Pertama sekali kita perlu panaskan oven ya. Oven pada suhu 190 hingga 200 ya. Api atas dan bawah. Nah, Kak Zaida panaskan minyak di kuali. Okey, dan makaroni lupa. 150 gram makaroni. Ataupun apa-apa pasta boleh. Saya guna makaroni elbow ya, yang kecil-kecil macam ni. Okey. Ini pun optional. Kalau perempuan tak nak letak ni pun tak apa. Hanya meatball dengan bahan-bahan lain juga boleh. Cuma saya letakkan sedikit makaroni supaya bila kita makan tu kita tak perlu makan dengan roti ke apa. Sebab dia dah cukup kenyang lah. Kita ada karbohidrat kat sini. Ya. Kalau perempuan tak nak letak ni pun boleh. Boleh makan dengan roti. Okey. Kita kena tumis dulu bawang putihnya. Bawang putih tadi lebih kurang 4 hingga 5. Okey, cincang halus ya. Bawang putih. Tumis bawang putih hingga wangi. Kemudian kita akan masukkan bawang besar. Okey, masukkan bawang besar. Bawang besar Holland ya, Kak Zaida pakai sebab bawang ni manis. Kita tukar dapur lah, Ben. Slow. Dia agak slow dapur ni. Sini kuat sikit. Okey. Tumis hingga dia layu ya, bawangnya layu. Kemudian kita akan masukkan meatballs. Kita goreng dulu meatballsnya sebelum kita letak bahan-bahan lain. Sedap bau. Yes. Saya suka bau dia kalau tengah menumis macam ni. Okay, ada yang bertanya menu apa hari ni Kak Zaida? Okey, hari ni kita buat baked cheesy meatballs with pasta. Hari ni menu Mak Saleh. Western sikit Yes, kita hari ni. western. Kalau kita nak ubah cara kita pun boleh letaklah apa-apa perempuan nak letak rempah ke. Whatever kita nak makan kan. Alright, now kita akan masukkan meatballs. Ni Kak Zaida beli 1 kilo ya meatballnya. Kita masuk meatball supaya kita goreng sikit lah. Lain ya Kak Zaida kalau kita gorengkan dia ataupun kita tumiskan protein ni, dia memang ada tambah satu flavor. I mean Yes. flavor dia ada extra flavor lah Betul. Okey, kita balik-balikkan ya. Bagi dia wangi sikit. Alright, soalan Hazlin Azman, makaroni tu perlu direbus dululah kan? Betul. Kalau tak macam mana nak masak nanti? Ya, kita rebus dia. Tak perlu kembang sangatlah. Janji dia masak tapi tak perlu kembang. Sebab nanti kita nak bakar lagi ya. So dua kali masak dia, nanti takut dia kembang sangat pun tak sedap ya. Okey, kita sekejap aja ni untuk kita nak apa tu kata orang, meatballs ni di bahagian luar tu bila dia kena minyak panas dia akan wangi ya. Okay. Alright. Dia yang tanya kuali cantik. Dia tanya Bel cantik lah kuali tu. Kat mana beli? Ini kuali Korea ya. Kak Zara dapat ni. DCC. Saya dapat ni ya daripada pemberian daripada peminat jom masak Kak Zara dari Singapura. Lupa dah nama ya puan ni. Kita masih guna lagi ya puan. Puyuk puan ni. Puyuk pemberian dari puan ya. Okey, nampak tu. So now kita akan masukkan ni tomato soup 1 tin ya.
Belum ada sup. Masukkan pasta krim. Oh. Sedapnya. Okey, kecilkan api dulu. Kita akan masukkan brokoli. Yumzy. Masukkan cendawan. Pekat juga ya krim dia Kak Zaida. Krim dia ni pekat. Kadang-kadang ada yang cair, Bel. Oh. Ni saya nak letak sedikit air sebab dia agak pekat ni. Kadang-kadang dalam kotak dia cair ya. Tengok tu ha. Masya-Allah. Belum siap lagi kita dah boleh bayangkan rasanya macam mana. Okey, kita letak sedikit air supaya dia berkuah sikitlah. Can smell bau dia sedap sangat ni. Okey, Kak Zaida akan letak sedikit lada sulap untuk nak dapatkan bau pedas ya. Garam. Sedikit gula. Bau Bel, sedap Bel bau dia. Kan? Belum kita bakar lagi dengan mozzarella cheese. Sekejap lagi nak masuk pula cheddar cheese. Wow. Okey, kita akan masukkan makaroni. Kalau tak nak letak makaroni tak apa. Ya, ini Kak Zaida nak tambahkan supaya kita tak payah makan dengan roti lah. Kita terus makan dia bersama dengan makaroni. Jadi dia kenyang lah sikit. Okey. Complete lah. Complete lah. Hijau ada, Satu karbohidrat hidangan ada. tu kan. Protein ada, semua ada. Complete. Okey, kita akan tabur sedikit. Yang selebihnya tu nanti kita akan tabur di bahagian atas. Tabur sikit nak bagi dia ada bau lah ya. Kak Zaida tambah sedikit lagi air ya. Masih pekat Pekat. Aduh. Baik-baik Kak Zaida. Panas tu. Confident. Okey. Kak Zaida masukkan air panas dalam ni. So kita akan tuang. Sayang ya dia punya balance-balance dekat dalam tin tu. Okey. Balik-balik kemudian kita akan letakkan cheese. Jadi macaroni tu Kak Zaida ataupun pasta apa-apa yang kita nak masukkan ataupun karbohidrat yang nak masukkan, so kita kena masak dululah masak penuh ataupun masak setengah. Masak penuh tapi tidak kembang sangat. Okey. Dia dah masak tapi dia masih keras. Tapi dah masak lah, maksudnya kita boleh makan lah. Ya. Kalau tak masak pun susah juga nanti, takut you bake sekejap. Nanti Takut dia tak cukup masak. Tak cukup masak, keras tak sedap pula. Betul. So saya tengah letak cheese. Cheddar cheese ya. Okey, ada yang tanya Kak Zaida, meatball Kak Zaida gunakan brand apa? Kak Zaida beli brand apa tadi ya? Dalam satu paket setengah kilo. Sekarang dah ada ya meatball Ramli ada. Ada macam-macam ya. Nazri, Azmi pun ada. Azmi, brand Azmi. Brand apa lagi yang tak ada brand pun ada. Okey, kita akan letak lagi maybe lagi sekeping. So untuk tomato soup kita gunakan Kimball ya, Kak Zaida. Kimball ya. Guna brand Kimball. Brand ni ya. Kita gunakan brand ni. Bukan Kimball, Campbell. Sorry. Campbell. Campbell's tomato soup. Campbell kan? Yes. Campbell. Ini memang lama ya Kak Brand Zaida, lama. daripada kita kecil-kecil Kecil-kecil daripada dulu Kak ya. Zaida kecil-kecil pun ada dah rasanya. Ada dah ya. Maksud tu ada di cold storage ya. Campbell. Kimball pula. Kimball lain ya. Kimball lain, sorry. Kimball ejaan dia K. Ya. Okey, nampak tu dah nak siap dah.
Okay, Kak Zaida letak lebih kurang dalam 3 keping tadi ya. 3 keping of cheese cheddar ya. Cheddar cheese slice dalam adunan ni. Yes. Alright, kita perlu rasa dulu sebelum kita masukkan dalam oven. Tengok ni, sedapnya. Masya Allah. Masya Allah. Okey, siap dah. Kurang lada sulah ya. So saya tambah sedikit lada sulah. Okey, kita balik-balik lagi sekali dan kita terus masukkan dalam pie dish ataupun casserole dan kita terus bakar. Wow. So, alright. tak Siap. sabarnya Kak Zaida nak siap ni, nak tunggu nak siap. Wow. Okey, Bel. Ini dia casserole yang disatukan dengan butter. Butter ya. Allah. Masya Allah. Right, look at that. Masya Allah, sedapnya. Sedap ya ni. For those yang cheese lovers lah ya, yang suka makan cheese, definitely dia akan suka makan ni lah. Kak Zaida suka makan cheese. Alright, ada yang tanya macam mana nak dapatkan resepinya. Sebentar lagi tim social media Zaidah Ibrahim Food Studio akan kongsikan resepi penuh. Jangan risau, sebentar lagi akan ada. Habis saja live ni kita akan kongsikan. Anyway, sementara kejap lagi kita nak tunggu ni duduk dalam oven pun mungkin kita boleh repeat lagi. Jadi sediakan kertas dan pen sekarang. Okay, ratakan. Kalau tak nak pakai makaroni pun tak apa ya, just taruh meatballs dengan ni saja cukup. Nanti boleh makan dengan roti. Cuma kalau taruh meatballs, kita dah tak payah makan dengan roti lagi. Kalau kita pakai letak makaroni. Betul kan? Betul. Apa yang saya cakap tadi? Okey, so kita akan letak mozzarella. Woo! This is the best part. The more mozzarella cheese on top, the more More cheesy. Yes. It gets so creamy. Yum yum. Sedap juga Zaida. Siapa yang suka cheese sukalah ya. Siapa yang tak suka cheese tu. Woo! Okey, kita akan tabur cheese. Okey, ni sedapnya ya. I bet Kak Zaida, I bet. Sebelum siap lagi dah boleh bayangkan dah rasa dia dalam mana. cheese, kat luar cheese. Ada meatballs. Ini kalau yang suka makan cheese lah Bel. Kan. Yang suka makan cheese lagi banyak cheese lagi dia suka. Ya. Yum yum. Habiskan lah. Habis satu paket Kak Zaida. Ya. So dia dah bergumpal ni. Sepatutnya kita masukkan dalam fridge ya, baru dia selai-selai. Tapi kalau ni bila kita dah dia dah lembut, jadi dia susah kita nak leraikan dia. So okey, kita akan tabur ni. Oh, spices tadi yang leftovers tu kita letak di atas. Kita letak kat di atas. Western betul kita hari ni Kak Zaida? Ya. Dengan rosemary dan oregano ya. Alright, so kita akan bakar dalam oven yang kita dah panaskan ni. 190 ya, panas dia, suhu dia hingga dia brown. Okey. Alright. Api atas bawah. Api atas bawah, jangan pakai api atas je, nanti tak masak. Dia masak dah tu, tinggal lagi kita nak keringkan dia saja ya. Yes. So kalau dalam oven macam Kak Zaida kata sampai ada brown sahajalah Yes. So basically tak ada tetapan masa untuk sebab kita nak pastikan
mozzarella cheese yang di atas tu cair evenly. Sebab dalam sebab kita dah masak kan Kak Zaidah? Yes, kita dah masak, tinggal nak keringkan saja. Alright, ada yang tanya pasta krim yang Kak Zaidah gunakan hari ni brand apa? Okey, untuk Kak Zaidah untuk brand yang Kak Zaidah gunakan Kak Zaidah adalah pakai Emborg ya. Emborg yang ni. Emborg ya. Perfect pasta. Rich Rich and creamy, ideal for any type of pasta dish. Okey. Disebabkan untuk meatballs ni dia tak ada rules ya, bukan not necessarily macaroni je yang kita boleh guna, betul tak Kak Zaidah? Letak je lah, janji sedap. Betul. Ya, so far Kak Zaidah letak dia memang sedap, dia creamy. Dia creamy. Ya, hari ni tak ada cili ya. So siapa yang suka pedas tu mungkin boleh masukkan Pakai cili flakes. Chili flakes ataupun Kan? ataupun paprika, ataupun waktu you nak makan you boleh sprinkle paprika. Tu Waktu dia. kita nak makan tu, kita letak. Baru Sedapnya. sedap. Kalau you letak kat dalam, dia jadi rasa lain sikit nanti ya. You nak makan, you tabur paprika. Sprinkle paprika ya, ataupun chili flake juga boleh lah. Katanya bertambahnya dia buat makan cheese banyak-banyak. Tak apa, saya sekali Hari ni boleh. je. Tak payahlah makan benda lain. Dah makan ni jangan makan nasi. Kan? Okey, Syakira Jamil Fisal katanya sayangnya lambat masuk. It's okay my dear. It's okay. Sebab sebentar lagi kita akan savekan video live ni di IGTV, okey? Okey, kita nak ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kita punya Boleh Kak Zaidah. Silakan. Cheesy meatballs. Ya. Berpeluh Kak Zaidah. Hari Oven. ni extra. Oven ya. Berpeluh hari ni. Daripada tengah hari tadi kita dah panaskan oven. Alright, bahan-bahan untuk bake cheesy meatballs with pasta. Kak Zaidah guna 1 kilo meatballs. Kemudian saya guna juga 1 biji bawang Holland. Bawang besar kuning tu ya. Saya dadu. 1 tin cendawan butang ataupun button mushroom, saya potong 4 ya. Satu cendawan tu. Kemudian 5 ulas bawang putih saya cincang. Saya guna juga 1 tin tomato soup. 1 kotak kecil ya, pasta cream. Saya pakai ni. Ya, Emborg ya. Actually taklah 1 kotak sebab dia dah pekat tadi ya. Dia kadang-kadang you beli ni dia tak apa pekat tau. Hari ni macam pekat. Ya. Pekat sangat ni. Ya. Alright. Tak sampai 1 kotak lah, lebih kurang 3 suku kotak ya. Kemudian saya guna cheddar cheese tadi untuk dalam dia. Cheddar cheese saya pakai 3 keping tadi ya. Cheddar cheese yang slice cheddar cheese. Kemudian saya pakai mozzarella untuk tabur di bahagian atas. 150 gram pasta, Kak Zaidah guna macaroni ya untuk kita tambah rencah kata orang tu pada kita punya hidangan. Kemudian Kak Zaidah guna sedikit oregano, sedikit rosemary, sedikit lada sulah, garam dan gula untuk perasa. Okey, itu saja bahan-bahan dia. Nampak tu cantik kat dalam tu. Mana dia? Lepas tu saya pakai brokoli ya. 1 biji brokoli. Okay, kita tunggu dia baru nak mula cair tu. Sebentar lagi nanti kita tunjuk dekat dalam oven macam mana ya, rupa dia. Kak Zaidah guna 1 biji brokoli ya. Perempuan perlu potong-potong lah. Kalau tak nak taruh brokoli, nak taruh bell pepper pun boleh ya. Lada hijau bangla tu, lada merah bangla pun boleh. Nak letak carrot pun boleh. Ya, serta pulang. Kak Zaidah hanya pakai brokoli saja hari ni. Okay. Kak Zaidah dah menjawabkan soalan. Ada yang bertanya boleh letak pepper tadi tu. Boleh tak bell pepper. Letak warna hijau dan merah pun cantik ya. Pasta cream sama ke dengan cooking cream? Pasta cream ni digaul pada pasta. Cooking cream tak digaul. Cooking cream kita masak. Dia mostly dalam gravy lah. So jadi kalau pasta ni maksudnya dia dah punya siap, cream dah ready. Creamnya dah memang sesuai. You masak sekejap je dengan cheese ke apa, dan you boleh tabur dah pada pasta, pada spaghetti ke, pada whatever you masak pasta. Right. Itulah bezanya kenapa dia keluarkan cooking cream beza dengan perfect pasta cream. Itu dia. Alright, ada soalan lagi ke? Terima kasih Kak Zaidah katanya. And Bel, sama-sama atas perkongsian resepi. Having completed 300 episodes is no easy feat. Yes. Jahid Hafizi. Many more to go. Yeah. Many more to go after 300 episodes insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kak Zaidah, lada benggala lah. Lada benggala. Lada bengali. Benggala. Benggala.
Lada Bali. Kat Zaida, Zaida beli. jangan salah-salah Kak Zaida. Lada Bali je dekat. Black pepper, bell pepper. How about ni ada yang tanya yes. pasta diganti dengan potato boleh kan? Boleh juga kan? boleh. Tapi potato tu you kena either you bake dulu, you goreng ataupun you rebus. You jangan taruh dia mentah-mentah, nanti dia takkan masak ya. You bake dia buat kasar-kasar pun cantik juga. Right. Bake ataupun tu bake sedap. So when you bake dia ada bau smoke sedap. Alright, so Yes. basically untuk meatballs ni kita guna memang dia punya main idea of this recipe is the meatballs. Meatballs tu yang buatkan dia special untuk resipi hari ini. Yeah. So let's say if you want to change to any other protein macam mana Kak Zaida? Tak berapa sesuai lah Pasal namanya dia pun dah meatballs. Tapi kalau you nak buat macam cheesy dish macam ni terpulang lah. Boleh aja. Tak nak protein kan. Ada some people they don't eat beef kan. So ada jadi macam mana? Chicken balls. Chicken meatballs ada. Chicken meatballs. Dia pakai chicken meatballs. Chicken Yeah. meatballs pada Kak Zara pakai beef lagi ya. Beef Right. meatballs. You boleh pakai chicken meatballs. Boleh Alright, aja. Norida Jalaluddin. Assalam Bella. Waalaikumsalam. Maka buat red velvet marble cheesecake. Cantik kejadiannya. Cuma nak tanya bila nak keluarkan kek tu daripada loyang. Okey, apa tu soalannya? Cantik kejadiannya. Cuma nak tanya bila nak keluarkan kek tu daripada loyang. Soalannya Terus bila keluar. nak keluarkan? Terus keluar. When you bakar kek, terus keluar dari loyang. Sebab if you biarkan dia sejuk di dalam loyang, kek you akan shrink. Akan mengecut dan dia akan berpinggang. Ya, terus keluarkan dari loyang. Okey. Ada yang bertanya, ada yang baru masuk lagi ni. Hari ni masak menu apa? kita adalah Big cheesy meatballs with pasta. yes. Alright, Ain Family. Dia tanya resepi ni untuk berapa orang makannya Puan Zaida? Banyak ni. Rasa-rasa macam 10 orang boleh kot. Sebab dia kenyang ya. Tak boleh lah makan banyak muak ni sebab dia ada cheese. Alright, so Kak Zaida, let's say kalau kita nak gunakan resepi ni untuk berniaga, apa suggestion Kak Zaida? Berniaga you kena letak dalam aluminium foil. Dalam aluminium cup bake tu ya, baking tray tu yang aluminium tu. You bake terus dalam tu dan you jual lah. So jadi bolehlah kita kira kalau macam ni kita masak dalam casserole, kalau kita nak transfer, kita nak boleh. kira pun agak susah kan? Tak boleh, you tak boleh transfer dia sebab nanti dia akan messy, tak cantik. Basah. So you terus bake dalam aluminium tu, bekas aluminium tu kan. And then you terus jual with that bekas lah. Harga jangan tanyalah saya berapa nak jual. Perempuan kena kira perempuan punya costing ya. Costing kena pandai buat sendiri. Sebab saya tak tahu tu berapa Dan ya. yang penting bila dah kira kos, kena tahu market price dekat kawasan anda. Tak boleh juga. You kalau katalah you duduk daerah bukan bandar. Kena survey. You kena bila you duduk di daerah, you tak boleh jual harga di bandar. Tak boleh. Takut nanti tak ada orang order dengan you. Ya. So Kena tengok you keadaan tengok lah, harga semasa ya. Apa produk pun, bukan Yes. sahaja dengan Apa-apa. resepi hari ni, resepi apa-apa pun yang kita nak jual kan, kita Yes. nak buat jadi produk untuk kita jual kepada orang lain, macam itulah keadaannya. Alright, kalau orang order kira berapa tu harga, macam Kak Zaidah mentionkan tadi, harga tak kena boleh, tengok di mana kawasan anda, daripada costing anda, jangan lupa gaji. Gaji jangan lupa, dan juga kena study apa orang kata, survey. harga setempat. Harga setempat, betul. Kita satu Malaysia ni kan besar ya. Dan lain tempat, lain daerah, lain customer lah kata orang ya. Kalau di Kuala Lumpur mungkin boleh jual mahal ya, dan di Kuala Lumpur di bandar-bandar besar kalau jual murah orang tak nak beli juga sebab orang ingat kita guna produk yang cikai-cikai. Ya, yang lokal. Ni orang yang ada duit. Yang orang yang tak berduit pula, dia nak beli mahal, dia tak nak beli. So kita ikut costing, kita ikut kemampuan setempat customer kita. Kalau customer kita yang kira high end people, dia tak nak juga kalau kita buat yang kuih yang murah ya, pada dia tak sedap. Ini high end people sebab dia ada duit to spend, dia ada duit untuk berbelanja. For those yang kata yang kurang berpendapatan tapi nak cuba nak beli, nak berniaga,
And then kita ikut harga apa yang kita mampu nak jual. Mampu orang belilah. Mampu milik. Mampu milik, ya. Alright, so okay. terpulang. Nurida Jalaluddin kata, terima kasih Kak Zaida. Saya Sama-sama. lambat keluarkan daripada loyang. Lesson learn. Bila lambat keluar, apa-apa kek ya, especially kalau you buat sponge cake. Sponge cake lagi tak boleh disejukkan dalam loyang. You kena keluar immediate daripada oven. Sebab kalau tidak, dia akan kecut, dan yang lagi satu, dia akan berpinggang. Dia akan ada pinggang nanti pada kek you. Ramping keknya itu nanti. sponge cake ya. Dan kalau yang rich cake mungkin dalam 5 minit gitu lambat sikit, dia tidak ada sangat efek, tetapi still nak kena keluarkan terus dari loyang. Kalau tidak, dia akan berkedut di bahagian atas. Dia akan ada masalah nanti, dia akan jadi macam gitu macam piramid. Di atas tu akan kecut sikit, di bahagian bawah dia akan stay ikut saiz loyang. Right. Yeah. Thank you Kak Alright. Zaida for the tips. Rosita Hassan, kalau letak dalam aluminium foil yang bekas kecil-kecil lagi senang nak makan. Saya nak cuba hujung minggu ni. Thank you Kak Zaida. Love you many. Yeah, love you many too. Cuma kalau kita buat dalam casserole ni puan, dia nampak cantik tau bila kita serve dia atas table. Dengan casserole ni tu, dengan pie dish kita nampak cantik lah. Kan? Tu je. Alright, Rohada Ahmad, puan boleh tolong ajarkan puding raja? Puding raja. Rasanya ni dah ada dalam suggestion list kita, masih belum. Sebab suggestion list kita sebenarnya lebih, rasa ada dalam 50, masih lagi kita belum siarkan lagi. Hang in there, okay? InsyaAllah. Rosita Hassan ada soalan ni. Berapa panas oven dan berapa lama untuk dibakar? 190 hingga 200. Sekejap aja kita nak perlukan panas ya. Untuk nak brownkan cheese-nya dan untuk nak keringkan sedikit dish kita ni lah. Makanan kita ni. Kita bakar tu nak keringkan dia sikit. Ya. Alright, Abang Kak Zaida ni kadang-kadang dia memang macam meragam juga ni oven ni. Jom kita visit oven. Dia belum nak brown lagi tapi cheese-nya dah melt ya. Allahu Akbar. Sorry tergegar-gegar. Tu dia. Cheese-nya dah melt. Tapi kita tunggu dia brown sikit. Nampak tu dia punya meatball tu timbul-timbul. Itu dia. So kita makan ni kita kena scoop ya. Kita tak boleh potong macam macaroni, baked macaroni tu hari ya. Baked macaroni tu kita boleh potong ya. Yang ini kita tak boleh potong, kita kena scoop dia. Right. Sebab dia pun basah kan Kak Zaida kan? Yes, basah. So jadi kita kena tunggu lagi beberapa minit Kak Zaida untuk kita keluarkan daripada oven. Kita kena tunggu ni sebab oven Kak Zaida ni kadang-kadang okey, kadang-kadang macam tak okey. Tak tahu Hari lah ni datang dia okey ke tak okey ni? Macam tak berapa nak okey. Tak apalah, kita boleh jawab soalan lagi. Yes. Saya nak tanya. So jadi bukan senang ya dapat waktu macam ni untuk Kak Zaida jawabkan soalan anda, dan saya insya-Allah mampu membaca soalan anda. Okey, Amy Shah ada soalan, bila sejuk keras or liat tak? Liat. Dia tak keras. Yang ini tak keras. Yang baked macaroni yang sebelum ni keras. Yang ini tak keras sebab dia lembik ya. Dia lembik, dia soft because of the cheese. Okay. Dan dia pun tak ada macam dulu tu macaroni dengan telur. Telur yang buat dia keras ya. Yang ini tak ada telur, so dia akan berderai lah, macam berderai macam ni ya. Dia kena makan panas. Faham? Ya. So they stick to each other lah bila dia panas. Alright. Right. Okay. Ada katanya Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Kalau brownies pun kena keluarkan lepas masak ke atau kena tunggu betul-betul sejuk? Brownies Tak apa. Sebab brownies dia tidak tinggi. Brownies dia tak tinggi. Dia tak mudah, dia tak boleh lah nak berpinggang sebab brownies paling tinggi pun macam ni ya. Brownies tak ada tinggi macam ni. Kalau tinggi macam ni bukan brownies. This is cake. Brownies dia rendah. Kalau tinggi tu bukan brownies. Kalau rendah, that is brownies. So kalau brownies tak apa, you biarkan dalam loyang, dia tidak mengecut. Sebab brownies sukatan dia bukan macam kek, dia bukan fluffy. Dia bukan jenis light macam kek, dia berat. Jadi dia tak akan jadi berpinggang ke, dia kalau dia shrink pun, dia kedut pun di bahagian atas, bahagian tepi tu dia tak ada masalah. Soalan seterusnya, Farida Muhammad Arif, salam. Saya nak tanya, kalau bakar dalam mangkuk aluminium, kepanasan oven pun sama ke? Sama puan, sama ya. Haji Rubidah Dawi, salam Kak Zaida, boleh tak ajar bingka ubi kayu? Resepi bingka ubi kayu ada dalam
PJJ. Modul kelas PJJ. Jadi jika berminat untuk dapatkan resepi berkenaan, bolehlah WhatsApp tim admin kita sekarang dan daftar masuk dalam kelas PJJ Kak Zaidah. Setiap resepi bernilai RM25 sahaja ya Kak Zaidah. Sangat-sangatlah untung untuk you all dan semua tips ada di sana. Okay, alright. Jadi kalau nak bingka ubi, cari kelas PJJ Kak Zaidah. Alright, Nurlia Atan katanya, Puan Zaidah tolong ajarkan tahu bakar berlauk yang pernah saya belajar dengan Puan pada tahun 80-an. Tahu bakar? Tahu bakar berlauk. Tahu bakar berlauk? Pernah Kak Zaidah? Tahun 80-an Kak Zaidah? Lupa lah tu, tahun 80-an kan lama. Sila saya ingatkan. Kadang-kadang ada saya ingat. Beramal. InsyaAllah lah saya cuba cari balik. Tahu bakar berlauk. Okay, lama I will see tu. to that. Saya dah lupa ya. Mungkin dah lupa. Lama sangat dah 80-an. Ina Haji Ahmad kata nanti episod yang ke-300 dah ada suggestion dah ni. Puan Zaidah bergandinglah dengan Nadia live masuk live. Okay. Alright. InsyaAllah mungkin kita boleh usulkan. Kita nak usulkan dengan Kak Zaidah. Mungkin Kak Zaidah macam mana Kak Zaidah? Apa kata Kak Zaidah? Saya okey je. Kalau ada kesempatan, kalau kedua-duanya tak ada hal, insya-Allah boleh. Yes. Boleh. Alright. Okay, ada yang tanya kalau nak gunakan sausage yang kita boleh slicekan dia pun boleh ke Kak Zaidah? Boleh ya. Kalau nak letak sausage pun boleh. Perempuan boleh potong, slicekan dia ke. Dia macam tak nak brown, something wrong. Yes. Minta tolong bukakan oven di belakang lah. Saya punya oven ni dia tak tahu ya. Nak suruh saya ganti agaknya lah. So kita akan sepatutnya dia dah brown ya waktu sekarang ni, tapi dia masih tak brown lagi. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Dia hanya melt saja tetapi dia tidak brown. Tak ganti kan. Kita pun bukannya lasak sangat dia ni. Saya akan on oven di belakang ya. Saya tak buat awal ni sebab saya ingatkan boleh bakar sekejap aja. Something wrong dengan oven kita, masalah. Dia tak nak coklat ya, lambat. Okey, tak apalah, kita berbual sekejap. Alright, oven di belakang dah on. Okey, sebentar lagi kita boleh masukkan sekejap oven Kak Zaidah di check oven oven yang lagi belakang. satu ya. Alright, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Happy New Year. Saya dah cuba banyak resepi Kak Zaidah, semua menjadi. Alhamdulillah and sodap. Alhamdulillah. Awesome. Sekarang kalau tak tahu nak makan apa, terus cari Kak Zaidah punya resepi. Semoga Kak Zaidah and tim dimurahkan rezeki selalu. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak atas segala doa anda. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak guna meatballs, boleh gantikan dengan daging cincang. Okey, sebentar lagi Kak Zaidah ada di dalam. Sebentar lagi nanti Kak Zaidah kembali. Kita tanyakan soalan ni ya. Sebentar ya. Okey, jadi siapa yang tertinggal resepi, jangan risau, sebentar lagi kita akan postkan gambar beserta bahan-bahan penuh yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ini. Okey, kalau nak sekarang ada pen dengan kertas ke bersama anda? Kalau ada, saya boleh bacakan sementara Kak Zaidah dah postkan ni tengah tengok oven di belakang ni. Sebab oven dia kat sini macam haywire sikit hari ni, tak tahu kenapa ya. Ni apa suhunya? Okey, jadi saya akan bacakan bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan hari ini untuk menu hari ini. Menu kita adalah baked cheesy meatballs with pasta. Alright, Kak Zaidah gunakan 1 kilogram meatballs. Ya, sekejap ya. Kak Zaidah 1 biji bawang Holland. 1 tin cendawan butang. 5 ulas bawang putih dicincang. 1 tin tomato soup. Okey, sekejap ya. Kak Zaidah nak pindahkan ke oven di belakang ya, sebab oven ni dia tak mau kuning. Okey. Masih pucat lagi rupanya. Ya. Okey, seterusnya 1 kotak pasta krim. Okey, pasta krim yang Kak Zaidah gunakan yang ini ya. Okey, perfect pasta. Rich and creamy, ideal for any type of pasta dish. Okey. Alright, seterusnya kita gunakan Kak Zaidah gunakan cheddar cheese, mozzarella cheese
Dan bersama 150 gram pasta makaroni ya. Tengokkan ya. Yang Kak Zaidah gunakan hari ni. Anda boleh gunakan apa-apa jenis pasta. Kita ada macam-macam jenis pasta ya. Di pasar raya boleh gunakan. Okey, kemudian Kak Zaidah masukkan oregano, sedikit oregano, rosemary dan broccoli. Bukan itu saja, ada juga lada sula, garam dan gula. Okey, boleh salin Harapnya anda dapat semua tu yang saya sebutkan tadi untuk bahan-bahannya. Jangan risau jika anda tertinggal. Tak apa, sebentar lagi tim Zaidah Ibrahim Food Studio akan kongsikan resepi penuh seperti yang saya mentionkan tadi. Rosita Hassan kata dah nak kena ganti oven yang baru. Kan? Tahun baru, oven pun nak baru. Itulah, tapi baru juga aku beli ni, belum 10 tahun. Kan. Okey, Kak Zaidah, tadi ada soalan sementara Kak Zaidah di belakang. Ada yang bertanya kalau tak gunakan meatballs, kita gunakan minced meat macam mana? Tak boleh, dia tak cantik. Kalau minced meat dia berair macam mana ya? Dia tak cantik lah puan. Dia tak cantik ya. Itu dah, kalau minced meat tu you dah tahu makaroni dah, tu dah jadi lain lah. Dia cheesy meatball tu dia satu-satu tu. Dia sebiji-sebiji tu yang cantik tu kan. Sebab tapi boleh aja sebenarnya. Sebab bila kita letak macam kaisarot tadi tu kan, mesti first thing first kita akan cekut dulu meatballs tu sama dengan cheese. Meatballs tu yang kita cekut ya. Kalau you pakai mince chicken, mince beef, you tak nampak nanti dia. Alright, ada soalan ni. Amina 278 puan ada jual buku resepinya tak? Ramai yang bertanya saya ya. Buat masa sekarang ni belum ada lagi ya puan. Nanti kalau ada kita akan terang-terang, kita akan belum ada, kita tengah usahakan yang sebenarnya ya. Lama ya. Tapi saya sibuk sangat puan. Untuk kita nak publishkan buku, it's gonna take some time ya. Dengan editing segala, jadi anda kena bersabar. Sekeluar sahaja buku Kak Zaidah, nanti kita akan announce dekat social media. Kita akan announce ya. Alright, Bunga Ros katanya, Bella, ya saya tak sudi ke nak baca pertanyaan saya? Kenapa tu? Yang ni baru muncul ni. Bella, baca selang-selang, tak apalah, sabar saja. Masya Allah. Soalan ni pun, yang ini pun baru saya nampak. Okey, bersabar betul. Kena sabar, okey. Thank you for your patience. Minta maaf. Apa soalannya Bunga Ros? Mungkin boleh komen lagi sekali, okey? Sebab kita ada beratus-ratus komen ni, jadi saya bacakan sedaya upaya. Hang in there. Kadang-kadang kita tak nampak ya. Kadang-kadang dia tak muncul. Bila kita habis live, baru dia muncul. Kita pun tak tahulah. Kadang-kadang bell dia mata tengok Facebook, sekejap lagi kena tengok Instagram. Kita ada dua siaran live ni ya, satu di Instagram, satu di Facebook. Jadi kemungkinan bila dia baca di Facebook, yang Instagram dah berlalu laju. Bila dia toleh balik dekat IG, yang Facebook pula dah naik ke atas laju ya. So itu yang kadang-kadang tak nampak. Jadi hang in there, tak apa. Komen lagi sekali. InsyaAllah dengan niat yang baik akan semuanya berjalan dengan baik. Okey. Sabar ya puan. Bersabar ya. Kita pun ada tiga yang tanya kenapa kita tak baca ya. Ya, kita faham. Of course lah, kalau saya pun, kalau saya tengok, kalau saya komen, naklah baca, kita nak tahu kan, nak soalan kita dijawab. Cuma tak nampak. Hang in there, okey. Bestnya kalau ada buku, betul Naslina, kita pun tak sabar sebenarnya nak ada buku. Kita nak tunggu Kak Zaidah, boleh tunggu you all, boleh jumpa, boleh meet and greet Kak Zaidah, boleh sign buku you all. Okay, alright. Seterusnya, stay safe Puan and Bell. Same to you Ayu Halim, same to you. Okay, ada soalan Kak Zaidah. Punya Hanafia, kalau kita guna udang boleh ke? Boleh juga. Jangan pakai kulit, buang terus, ambil isinya saja. Kalau nak cantik pakai udang fresh. Udang frozen. Udang frozen dia akan cantik. Sebab dia memang kental. Dia kenyal. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh jadi kenyal macam plastik. Yang itu cantik. Tak adalah, bukanlah plastik. But the texture, dia akan jadi macam keretuk-keretuk. Dia macam fresh tau. Dia macam kita ambil daripada laut. Kan kita ambil, lepas tu kita terus masukkan dekat dalam kuali. Dia punya texture. Dah sudah kata budak saya. Alright, okay, saya bacakan seterusnya. Ida Sami kata janji tahu keluarkan buku resepi. Kan. Okey, kami tunggu dengan penuh kesabaran. Jangan sampai jadi pungguk rindukan bulan Kak Zaidah. Itulah dia Ida Sami kan.
Ida Sami, kita perasan yang memang daripada awal terima kasih viewers, antara yang loyal viewers kita, terima kasih banyak-banyak. Kita pun dah janji daripada tahun lepas ya. Daripada tahun lepas kita nak keluarkan buku tapi masih belum lagi dapat kita keluarkan bukunya. Alright, so hang in there. Wah, dah berbau dah ni Kak Zaidah, baunya begitu mengancam. Sedapnya bau ni Kak Zaidah. Oven belakang sekejap je ya. Wow, Dia so supposed good. to be sekejap aja. Ada panas. Itu dia. Allahu Akbar, so good. Masak dah. At that, Masya Dia tak perlu lama ya sebenarnya. Sebab apa, dia dah masak semua. Meatballnya tu kita dah goreng. Sosnya kat dalam tadi tu pun kita dah goreng juga kan. Ya. Wow. Boleh bau ya. Dia meatballs ni dia ada satu bau ataupun dia ada satu bau yang begitu apa orang kata, macam mana nak cakap memang nikmat lah, kita boleh bau ya meatballsnya. Hanya orang yang macam seperti Bel. Kan, kalau you really Semuanya enjoy, sedap. Yes. if you can really enjoy food, Masya Allah, orang kata itu antara heaven on earth lah orang kata. Nikmat yang Allah bagi. Ya. Okay. Kita akan scoop dia. Tapi dia lembik ya. Dia tidak boleh macam yang itu hari tu. Yang ini dia akan lembik. Dia akan lembik. Tapi kita yang sebenarnya kita tunggu dia sejuk sikit sebenarnya ya. Sikit je, but tak sebab adalah dia masih sejuk. berair. Kita tunggu sekejap lah. Tak boleh korek ni sebab dia berair lagi ya. Alright, so Okay. inilah rupanya. Sekejap lagi mak kau terbalik. Baik-baik Kak Zaidah. Yes. Alright, Zura Fanzainis. Fanzainis. Betul lah ya, harapnya betul yang saya sebut. Katanya, dia tanya boleh add cayenne pepper tak? Boleh. Pedas. Boleh. Ya, cayenne pepper pedas. Boleh. Boleh. Ya, Sedap tu. Ada yang nak letak tomato puri juga boleh. Tomato puri dia lebih more masam. Terpulang kepada perempuan. Saya pakai tomato soup sebab tomato soup dia ada rasa tomato dengan ada rasa cream dalam tomato soup. So dia lebih sedap pada saya lah ya. Kalau perempuan susah nak cari tomato cream, perempuan boleh tomato soup, perempuan boleh pakai tomato puri bersama dengan pasta cream tadi. Pun boleh Mungkin juga. kalau tu kita mungkin boleh tambah lagi suku ke krimnya untuk bagi dia creamy macam sup. Lebih kurang. This is basic sahaja. Perempuan boleh tambah, tokok tambahlah ikut selera masing-masing. Yes. Ya. Kita nak masak, kita tahu family kita suka apa. Some people dia tak suka creamy, dia suka masam-masam. So it's up to you. You nak perah lemon kat dalam kuah dia, dalam dia punya sos tu pun boleh. Ya. Okey KB, salam dengan Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Resepi ayam penyet Kak Zaidah pernah buat tak? Nak try cara Kak Zaidah? Dah, ayam penyet saya dah bagi ya. Dah ya, kalau perlukan episod yang keberapa nak cari kat mana, boleh WhatsApp tim admin akan bantu anda. Ya. Okey. Saya dah bagi ya. Kita dah bagi rasanya tahun lepas ya ayam penyet. Ayam geprek dia saya tak bagi. Ya, okey. Dah siap dah. Saya tak boleh scoop lagi sebab dia still too hot. Dia masih basah ya. Kita tunggu dia kering sikit nanti dan baru kita boleh angkat dia. Sharifah Baimin kata. Okey, sekejap Sharifah Baimin kata tengok live sambil buat bread pudding resepi dari Kak Zaidah. Ya, bread pudding pun can't sedap. wait to indulge katanya. Wow. Bread pudding pun sedapnya. Very nice that bread pudding. Kak Zaidah pun suka tu. Yeah, so good alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kita tengah tunggu dia sejuk sedikit ya Kak Zaidah. Kita tak boleh scoop lagi sebab dia still terlalu wet ya. Right. So sebentar lagi nanti mungkin kita akan releasekan video untuk kita keluarkan daripada casserole ni Kak Zaidah. Ataupun tak apa, just dia macam ni je Bel, nampak tu. Okay. Tapi dia bukan macam macaroni yang sebelum ni. Macaroni sebelum ni memang you tak boleh, memang hard. This one dia memang soft. You makan dia dengan roti yang sebenarnya ni. Tapi pasal Kak Zaidah letak a bit of macaroni, so you boleh makan dia dengan macaroni. Dia basah macam tu. Nanti bila dia kurang sejuk sikit, nanti the cheese akan whole sikit lah. Ya. So saya tak boleh keluarkan dulu. Saya sayangkan dia punya bentuk ni. Masya Allah. Tu nampak tu cheese dia tarik-tarik lah. Ya. Alright. Alright, alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaidah for the wonderful recipe hari ni western kita. Yes. Okay, so inilah hasilnya yang Kak Zaidah dah siapkan, baked cheesy meatballs with pasta ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah tengah hari ni. Kalau perempuan tak nak letak pasta pun tak apa, just meatball saja dengan supnya. But if you tak nak letak macaroni, you kena buat dia pekat sedikit. Tadi saya tambah air sebab kita ada macaroni dekat dalam ya.
And kalau nak bagi banyak, letak macaroni. Kalau tidak, just buat meatballs dengan sosnya tadi pun dah cukup. You makan dengan biasanya kita makan dengan garlic bread ya, ataupun French toast ke whatever lah. Janji sedap. Sedap. Okey, adalah soalan last Kak Yes, Zaida. apa dia? Okey, lain daripada menu kita hari ini, ada family ada tanya, Bella, ya saya nak tanya lagi sikit ni. Tadi dah terlepas. Kalau nak masak nasi biryani yang dah saya beli dari Simply Sugar, Paste-nya. saya nak masak guna pressure cooker, adakah beras tu kena rendam juga ke? Pressure cooker or rice cooker? Mana satu tu? Kita tak masak kalau dalam pressure cooker. Okey, so kita Pressure masak cooker, kita pakai rice cooker saja. Pressure cooker akan jadi lembik nasinya. Pressure cooker okay, kuat boleh ya. pecah, nanti boleh benyek nasi tu kan? Tak boleh. Pressure cooker untuk kita rebus daging-daging, setahu saya lah, rebus benda yang keras-keras. Ya, so it take a few minutes saja untuk tu. Tapi kalau masak nasi nanti lembik nasinya. But I don't know, sekarang ni macam-macam ya. Jadi mungkin you nak sebut rice cooker, rice cooker boleh lah. Macam-macam masak macam biasa. Nak rendam berasnya boleh, tak rendam pun boleh. Rice cooker dia lagi cepat sebab dia pakai current ya. Dia nak masak tu, nak keringkan tu pakai current, dia lebih cepat. There you go. Thank you Kak Zaida. Harapnya terjawab ya. Dapat ya pencerahan daripada Kak Zaida untuk soalan tu. Okey, soalan seterusnya ada lagi ni sebelum kita nak tutup. Banyak juga soalan hari ni. Betul. Campur cherry tomato okey tak? Boleh. Boleh aja. Sedap masam-masam ya. Alright Kak Zaida, selesai dah menu kita hari ini. Okey, so harap perempuan berpuas hati dengan Kak Zaida punya resipi tengah hari ni. So ni boleh cuba ni ya, weekend ni boleh cuba. And then insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Besok saya tak ada live ya perempuan. Masih ada lagi yang bertanya saya, hari ni Kak Zaida tak ada live ke? Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad kita break ya puan, kita tak ada live. Tetapi kadang-kadang saya ada posting lain daripada live ya. Okey, so insyaAllah kita jumpa hari Isnin depan dengan menu dan resipi lain. So selamat berhujung minggu bersama family dan stay safe. Kalau boleh tak payahlah berjalan-jalan ya. Okey, so kita jaga kita dan okey, so hingga kita jumpa minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum, bye.